Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 25 November 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara rasminya memulakan tugas sebagai Perdana Menteri ke-10 di Perdana Putra hari ini. Anwar yang memakai baju Melayu merah jambu tiba di pejabatnya pada pukul 9.52 pagi tadi. Semalam, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-10 di hadapan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri selaras Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Buat pertama kali dalam sejarah, keputusan pilihan raya umum berakhir dengan situasi parlimen tergantung apabila tiada parti atau gabungan parti politik mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan persekutuan. Akhirnya, hasil rundingan antara parti bersetuju dan menyokong pembentukan kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar bagi menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong agar parti dan gabungan politik mempertimbangkan penubuhan kerajaan perpaduan bagi mengakhiri kemelut pembentukan kerajaan pasca PRU 15. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan dua jawatan timbalan Perdana Menteri TPM akan diberikan kepada Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Katanya, jawatan itu akan diisi dua komponen terkuat di Semenanjung dan di Sabah serta Sarawak. Mengulas keputusan itu, menurut Anwar pada sidang media yang berlangsung semalam, pemilihan itu diyakini tidak akan menimbulkan masalah kestabilan dalam kerajaan perpaduan yang diterajuinya. Pada masa sama, beberapa kementerian strategik juga akan diisi oleh beberapa tokoh besar daripada BN serta GPS dengan kombinasi pemimpin daripada Gabungan Pakatan Harapan PH. Sementara itu, Ahli Parlimen Rembau yang juga timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan merupakan antara nama yang disebut-sebut bakal dilantik menjadi orang nombor dua negara. Turut diusulkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang pertamanya sebagai Perdana Menteri hari ini agar saiz kabinet akan diperkecilkan selain gaji anggota kabinetnya juga akan dikurangkan. Bagaimanapun, menurut beliau, ia perlu dipersetujui melalui perbincangan terlebih dahulu. Mengenai pembentukan kabinet yang kini menjadi fokus utama rakyat, Anwar turut memberitahu ia akan dibuat secepat mungkin dan akan merujuk kepada parti-parti lain untuk mengusulkan nama. Sementara itu, semalam sejurus selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau melalui sidang media pertamanya dengan jawatan itu turut mengumumkan tidak akan menerima gaji sebagai langkah untuk memulihkan keyakinan rakyat. Tambahnya, kerajaan yang diterajuinya juga akan mengangkat martabat rakyat dan menghentikan kebobrokan rasuah. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menerima ucapan tahniah daripada pemimpin dunia sejak semalam sejurus selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua negara pertama yang menghubungi Anwar dan mengucapkan tahniah di atas pelantikannya. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat AS Anthony J. Blinken dalam ucapannya pula berkata dia teruja untuk hubungan yang lebih erat dengan Malaysia berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang yang dikongsi bersama. Selain itu, ucapan tahniah daripada pemimpin dunia kepada Anwar juga turut dizahirkan melalui laman sosial, antaranya Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Tidak ketinggalan, beberapa pemimpin dunia Arab juga turut menyampaikan ucapan tahniah, antaranya Putera Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Putera Salman bin Hamad Al Khalifa, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Perdana Menteri Yaman Dr. Ma'in Abdul Malik Said. Menawan kan? Wow, menariknya. Bestnya! Jom ajak rakan-rakan mendaftar IWK e-Bill menggunakan ID keahlian anda. Jangan lupa bayar bil IWK anda. Anda akan dapat mesej pengesahan bagi pendaftaran rakan anda. Layari iwk.com.my untuk maklumat lanjut. Tunggu apa lagi? IWK e-Bill je. Gabungan Rakyat Sarawak
Gabungan Rakyat Sabah GRS mengesahkan bahawa blok parti itu menyertai secara rasmi Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar berkata pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor menghubunginya semalam untuk memaklumkan perkara ini. Tambah beliau, sekaligus membolehkan Kerajaan Perpaduan kini mencecah kekuatan 2/3 ahli parlimen yang merangkumi Blok Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Anwar berkata, keadaan itu membolehkan tumpuan diberikan kepada usaha mengangkat martabat negara selain mengukuhkan ekonomi dengan hasrat membela nasib rakyat. Ketika ini, Kerajaan Perpaduan dianggotai Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, GPS, GRS, Warisan, Muda dan Ahli Parlimen Bebas. Perikatan Nasional PN menolak tawaran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyertai Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinannya dan memilih berada di Blok Pembangkang. Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata PN akan memainkan peranan semak dan imbang dalam Parlimen Malaysia selaras dengan prinsip demokrasi berparlimen. Tambahnya, PN juga akan meneruskan perjuangan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara berpandukan prinsip prihatin, bersih dan stabil. Sementara itu, hantaran yang dikeluarkan melalui laman sosial bekas Perdana Menteri itu turut juga mengucapkan tahniah kepada Anwar atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Beralih ke berita dunia, sekurang-kurangnya 2 orang maut akibat banjir selepas hujan lebat berterusan melanda barat Arab Saudi semalam termasuk Jeddah. Keadaan itu sekaligus mengakibatkan banyak penerbangan terpaksa ditangguhkan selain daripada sekolah dan pusat perniagaan ditutup. Jalan menghubungkan Jeddah dan Mekah yang digunakan oleh jemaah turut ditutup selepas hujan lebat melanda kawasan itu sebelum dibuka kembali tidak lama kemudian. Menurut Pusat Meteorologi Arab Saudi, 179 mm taburan hujan direkodkan di Jeddah dalam tempoh 6 jam dari pukul 8 pagi hingga 2 petang waktu tempatan semalam. Agensi Angkasa Lepas Eropah, ESA, mengumumkan individu bernama John McFall sebagai para astronot pertama yang untuk bekerja dan tinggal di angkasa lepas, lapor laman berita Wire News. McFall merupakan bekas pelari pecut sukan Paralimpik dari Britain turut dipilih daripada 17 individu yang lain yang turut menjalani latihan sebagai angkasawan. McFall akan mengambil bahagian dalam kajian kebolehaksanaan yang membolehkan ESA menentukan prasyarat bagi individu OKU yang terlibat dalam misinya pada masa akan datang. Doktor berusia 31 tahun itu akan membantu jurutera-jurutera ESA mencipta pengubahsuaian perkakasan yang diperlukan untuk menjadikan penerokaan angkasa lepas secara profesional lebih mudah diakses oleh orang yang lebih berkeyakinan, kata ESA. Menawan kan? Wow, menariknya. Bestnya! Jom ajak rakan-rakan mendaftar IWK e-Bill menggunakan ID keahlian anda. Jangan lupa bayar bil IWK anda. Anda akan dapat mesej pengesahan bagi pendaftaran rakan anda. Layari iwk.com.my untuk maklumat lanjut. Tunggu apa lagi? IWK e-Bill je. Ringgit meneruskan momentum positifnya pagi ini, menerusi 0.38% berbanding dolar Amerika Syarikat AS pada sesi pembukaan urus niaga, sekaligus mencerminkan sentimen menggalakkan selepas kemelut politik semasa dalam negara diselesai. Sementara itu, pasaran turut memberi reaksi ekoran isyarat Rizab Persekutuan AS mengenai penurunan dalam kenaikan kadar. Pada jam 9 pagi, mata wang tempatan terus menambah nilai kepada 4.4760 berbanding dolar AS daripada penutupan Khamis. Pengarah urusan SPI Assets Management, Stephen Innes, berkata pergerakan aktif dalam pasaran saham Malaysia berikutan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 turut membantu ringgit untuk menarik pelabur asing. Pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-10 semalam memberikan impak drastik yang positif kepada bursa Malaysia. Sebagai rekod,
pengumuman yang dibuat pada jam 1.32 petang tersebut telah menyaksikan Bursa Malaysia meningkat 3% hanya dalam tempoh kurang dari 2 jam. Peningkatan nilai KLCI ini sekaligus menjadikan Bursa Malaysia mencapai paras harga tertinggi sejak 24 Ogos 2021 iaitu 15 bulan terakhir. Sementara itu, saham Advanced Synergy BHT ASB tampil sebagai antara kaunter yang meningkat dengan mendadak iaitu sebanyak 77.14% serta didagangkan pada nilai RM0.3 seunit. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mengisytiharkan Ahad 27 November sebagai cuti peristiwa untuk negeri itu. Setiausaha Kerajaan Johor, Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata, cuti peristiwa berkenaan adalah susulan kejayaan pasukan Johor Darul Takzim JDT melangkah ke perlawanan akhir Piala Malaysia menentang Selangor esok. Dalam satu kenyataannya hari ini, pengisytiharaan cuti ini selaras dengan peruntukan dalam Seksyen 8 dan 9 Akta Hari Kelepasan 1951, Akta 369. Sementara itu, Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, hari cuti umum itu juga sebagai penghargaan kepada sokongan padu yang diberikan sentiasa rakyat Johor serta penyokong tegar skuad Harimau Selatan. Brazil berjaya menunjukkan Serbia yang berada di kedudukan 21 dunia hasil daripada jaringan penyerangnya Richarlison pada minit ke-62 dan 73 separuh masa kedua untuk membolehkan Brazil mencipta kemenangan 2-0 ke atas Serbia dalam perlawanan pembukaan kumpulan G di Stadium Lusail awal pagi tadi. Skuad kendalian Tite itu kini mendahului kumpulan G di depan Switzerland yang menewaskan Cameroon 1-0 dalam sepak mula lebih awal dan merupakan lawan Brazil seterusnya. Dalam masa yang sama, Portugal yang berada di dalam kumpulan H menang tipis 3-2 ke atas Ghana dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 sebentar tadi. Cristiano Ronaldo yang menyatakan bahawa ini merupakan Piala Dunia terakhirnya sebelum bersara, berjaya meletakkan pasukannya di hadapan selepas berjaya menyempurnakan sepakan penalti untuk gol pertama Portugal. Bagaimanapun, Ghana berjaya menyamakan kedudukan 1-1 hasil jaringan penyerangnya Andrew Ayew pada minit ke-73. Jaringan Joao Felix dan Rafael Liu berjaya meletakkan Portugal di hadapan sebelum Osman Bukhari merapatkan jaringan 3-2. Keputusan tersebut kekal sehingga wisil penamat. Ketika ini, dalam kumpulan B, sedang berlangsungnya pertemuan pasukan Wales menentang Iran dan malam ini pula menyaksikan pertembungan kumpulan A di mana pasukan Qatar menentang Senegal, Holland menentang Ecuador dan lewat tengah malam nanti pasukan England menentang Amerika Syarikat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 26 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.